Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabedi sekalian. Video kita pada kali ini, kita nak ceritakan tentang Tai Chi yang cuba dilakukan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dekat Parlimen semalam. Lain macam betul dia punya Tai Chi kan? Kita intro dulu! Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Kita semua tahu betapa SKMM di bawah Fahmi Fadil pada ketika ini memang sangat-sangat mengarut. Bahkan kerajaan yang ada pada ketika ini memang sangat-sangat teruk dalam bab kebebasan bersuara sampai mereka bertindak cuba untuk mengawal social media selain daripada media-media biasa dan macam-macam lagi. Kalau nak cerita tentang akaun yang telah dibenam ataupun yang telah dihantar ke laut dalam, posting-posting yang telah diturunkan, saya ceritalah kerajaan pada ketika ini menjuarai segala-galanya berbanding dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Padahal ironinya, mereka inilah yang memperjuangkan kebebasan bersuara satu ketika dahulu. Tapi bila dah jadi kerajaan, umpama beruk dapat belacan. Inilah dia masalahnya kan. Tetapi ada satu benda yang sangat-sangat lawak berlaku pada kerajaan pada ketika ini, iaitulah ringgit jatuh menjunam pada awal tahun ini, di mana benda itu menjadi perbualan di mana-mana sahaja. Dan salah seorang yang telah mengeluarkan video yang begitu detail berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit ini ialah Ahli Parlimen Putrajaya yang juga merupakan mantan Menteri Pendidikan iaitu Dr. Roddy Jidin. Di mana video yang beliau buat itu memang sangat-sangat viral dan memang patut viral pun sebab dalam video itu memang semuanya fakta belaka. Mengutip segala ucapan daripada kerajaan sekarang ini ketika mereka menjadi pembangkang dan macam-macam lagi. Tetapi video tersebut selepas mendapat jutaan tontonan dekat TikTok telah pun dihantar ke laut dalam, telah di-geo-restrictkan masalahnya. Dan kemudian Dr. Roddy telah repost balik video itu. Dan video yang telah di-repost itu pun kena hantar ke laut dalam masalahnya kan. Jadi benda ini mengundang kecaman daripada pelbagai pihak, daripada majoriti rakyat Malaysia ini, kecuali anak bapa lah. Tetapi majoriti netizen dekat negara kita ini mengecam tindakan tersebut. Mengatakan bahawa kenapa pula video Dr. Roddy itu hendak dibenamkan dan sebagainya. Sedangkan apa yang Dr. Roddy sebut itu adalah fakta semata-mata. Dan benda dibangkitkan oleh ramai pihak, termasuklah Syed Saddiq dekat Parlimen dan semalam telah dibangkitkan semula oleh Wan Saiful Wanjan dan juga telah diasak juga oleh Dr. Roddy Jidin. Di mana benda ini telah mengundang jawapan daripada Fahmi Fadil itu sendiri. Dan saya tak nak cerita panjang-panjang, anda tonton video ini. Kita lihat di Parlimen hari ini bagaimana Menteri Komunikasi bercakap tentang kebebasan media. Yang Berhormat Tasik Gelugur bertanya, apakah asas yang menyebabkan video saya di TikTok berkaitan dengan nilai ringgit diblok sebanyak 2 kali? Kerana ianya tidak ada kaitan dengan 3R. Kadang-kadang isu yang diturunkan ni tidak ada kena-mengena langsung dengan perkara-perkara yang 3R disebut tadi. Contohnya bila Putrajaya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Soalannya berkaitan dengan video yang diturunkan kerana tidak ada kaitan dengan 3R. Dan yang dijawabnya adalah berkaitan dengan video judi dan sebagainya. Berpandukan beberapa angka yang saya boleh sebut di sini sebagai contoh. Mengenai dalam kategori sebagai contoh, saya ambil isu perjudian. Kemudian Tasik Gelugur bertanya lagi, adakah MCMC ada mengeluarkan sebarang nota supaya pantaran saya itu diturunkan? Adakah MCMC menghantar apa-apa nota kepada operator untuk menurunkan kandungan tersebut? Kemudian saya bangun bertanya, mengapa video saya disekat? Jadi saya nak tanya, dalam konteks ini seperti mana yang disebut oleh Tasik Gelugur tadi, adakah terdapat arahan itu satu, 2 kali diturunkan? Dan yang kedua, ianya dapat diakses dari luar negara. Jadi kalau kita lihat ini, apakah terdapat arahan daripada kerajaan supaya perkara ini diblokkan di Malaysia, kind of geofencing di Malaysia ini, dan dapat dilihat di luar negara? Itu satu. Dan kalau dahulu kerajaan pada hari ini cakap waktu jadi pembangkang tentang kebebasan bersuara, sekarang ini kebebasan bersuara ini disekat terlalu banyak. Bukan saya saja ya. Banyak kita tengok akaun-akaun yang just menjelaskan fakta-fakta diturunkan, diblok dan sebagainya. Jadi apakah stand kerajaan sebenarnya berkaitan dengan kebebasan bersuara? Adakah kebebasan bersuara ini hanya terguna pakai apabila pihak kerajaan pada hari ini berada di sebelah pembangkang, tapi bila masuk jadi kerajaan dah tak boleh dah kebebasan bersuara? Terima kasih. Kemudian Menteri berhujah. Dengar hujah Menteri ini. Dia kata apa? Kalau sejujurnya, kalau tak ada kebebasan bersuara, akaun Yang Berhormat dah tak ada dah dalam platform ni. Bukan hanya
Bukan hanya akaun Yang Berhormat tidak ada dalam platform TikTok, tapi dalam semua akaun media sosial. Dia kata, kalau tak ada kebebasan bersuara, habis semua akaun saya kena blok. Akaun saya ada lagi, katanya. Maknanya bagi menteri ni, tak ada kebebasan bersuara ni bila semua akaun kena blok. Jadi akhir sekali saya nak tanya menteri, adakah definisi menteri kebebasan bersuara ni bila akaun sosial media tak ada tutup? Kalau ada akaun tu, kira kebebasan bersuara lah. Adakah itu definisinya? Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat lihat Fahmi Fadil punyalah bertai chi. Orang tanya pasal that particular posting, that particular video yang tertentu itu. Orang tak tanya pasal account. Orang tak tanya pasal kena ban TikTok ke apa-apa ke, tak ada. Tapi orang tanya pasal video itu sahaja. Tak ada benda lain. Tetapi Fahmi Fadil jawab apa? Dia jawab berkenaan dengan, kalaulah kerajaan ini menyekat kebebasan bersuara, awak dah tak ada akaun TikTok dah sekarang ni. Kalau kita betul-betul menyekat kebebasan bersuara, kenapa awak masih ada akaun TikTok dan macam-macam? Itu bukan jawapannya, Fahmi. Itu bukan jawapan yang patut anda keluarkan. Jawapan yang patut anda keluarkan ialah berkenaan dengan video itu. Mengapakah video itu walaupun tidak ada apa-apa kesalahan, kenapa mesti dibenamkan? Apa yang anda ingin sembunyikan? Sebab itulah orang duk kata, sekarang ini kita bukan sekadar tak boleh cerita pasal 3R, tapi kita dah tak boleh cerita pasal 4R, iaitu royalty, religion, race dan juga ringgit. Sebab kalau cerita pasal ringgit pun kerajaan dah terkesima, dah sentap, lalu bertindak untuk cuba ban akaun sana, ban akaun sini, ban posting sana, ban posting sini dan sebagainya. Tetapi itulah dia tuan-tuan puan sekalian. Walaupun Fahmi Fadil cuba untuk tai chi keadaan, tapi at least kita boleh bagi kredit lah kepada beliau. Sebab sekurang-kurangnya, beliau memberikan jawapan yang betul dan bertepatan dan tidak berselindung dengan kata-kata yang penuh dengan penipuan seperti mana yang diucapkan oleh timbalan beliau yang ini. Kedua, saya harap bahawa Yang Berhormat faham bahawa platform provider itu mereka tidak ikut arahan kerajaan. Kerajaan mana-mana mereka pun tak ikut arahan daripada kerajaan tersebut. Mereka juga ada garis panduan komuniti mereka, community guidelines. I believe that, saya percaya bahawa sepatutlah ahli Yang Berhormat Muar, seorang influencer yang mempunyai begitu ramai follower di TikTok, sepatutlah faham isu ini. Laporan dari MCMC. Boleh biar saya jawab tak? Nampak tak? Teo Ni Ching mati-mati kata, kita tidak pernah meminta pihak TikTok untuk buat itu, buat ini dan sebagainya. Padahal kita semua tahu hakikatnya adalah sebaliknya. Sedangkan posting Tan Sri Rafidah Aziz pun telah dihantar ke laut dalam. Sedangkan posting-posting semua orang lah. Saya punya posting kepada semua, semuanya dihantar ke laut dalam. Tetapi Teo Ni Ching cuba untuk menafikan. Jadi at least Fahmi Fadil ini, dia bijak lah sikit. Dia tak adalah tak mengaku benda yang obvious. Dia cuma mengelak-ngelak, berpusing-pusing sana sini dan sebagainya. Tapi biasalah tuan-tuan sekalian, kita faham sangat-sangat. Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka, masalahnya. Sebab yalah, mereka tahu hayat mereka sebagai kerajaan tak lama. Jadi sementara waktu ada kuasa ni, buatlah sesuka hati mereka dah. Sebab itulah Sani Hamzan awal-awal lagi dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.